Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kepada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada 2 bulan yang lepas tu. Pasal last month tak ada kuliah kan? Tak ada kan? Bulan lepas tak ada kan? Ada? Tak ada. Bulan dulu ada, bulan lepas tak ada. Ada bulan lepas? Bulan lepas ada kuliah je? Tak ada kan? Raya Cina, nak balik kampung, pergi balik saat 6 saja. Lantar tak balik, baru balik hari tu bulan 12. Okey, baik. Di mana kalau tak silap saya, kuliah yang lalu kita dah menghabisi bab yang kedua daripada Kitabut Taharah, ya, the second chapter of, ataupun the second chapter in book of purification. Tajuk kedua daripada kitab penyucian, kitab taharah, ya. Bab yang pertama itu babul miyah, bab yang kedua babul aniyah, bab yang ketiga bab qada al-hajah. Sorry, bukan second chapter, third chapter, tajuk ketiga, ya. Dan insya-Allah taala kita akan masuk pada hari ini tajuk yang keempat, al-babur rabi', ya. Itulah bab al-fitrah, ataupun sebagian buku menyatakan bahawa babu as-siwak wa khisalil fitrah. Ada sebagian buku fiqh menamakan bab ini hanya sekadar babul fitrah, ya, bab fitrah, the chapter of fitrah. Dan ada sebagian buku yang lain menamakan bab as-siwak wa khisal al-fitrah, bab siwak dan fitrah. Kerana dalam fitrah itu ada banyak, ataupun ada beberapa hal, as-siwak adalah yang terutama. Jadi didahulukan dengan siwak. Jadi disebut siwak di situ. Babus siwak wa khisal al-fitrah, ataupun babus siwak wal fitrah. Walau bagaimanapun, jika kita sebut bab fitrah, ia sudah memadai, ya, kerana siwak sudah termasuk. Ala kulli hal, bergantunglah kepada si pengarang atau seseorang alim ulama itu, ya. Nama ni tak ada apa-apa, sekadar nak taruh dalam bab itu saja. Dan saya dalam nota saya menamakan bab ini sekadar bab fitrah, ya. Dan saya memulakan juga dengan babus siwak, the same thing, diikuti dengan siwak, fitrah-fitrah yang lain. Ala kulli hal, sebelum kita nak sebut tentang hal fitrah yang ada dalam bab ini, ya, kita sebut sikit sebanyak perkara yang bersabit dengannya untuk pengetahuan am lah, terutama yang bersabit dengan definisi. Kerana sebenarnya setiap daripada bab tu ada mukadimah dia. Dulu babu al-miyah, ya, saya percaya saya mulakan dengan sedikit pendahuluan lah tentang apa itu babul miyah. Sama juga dengan babul aniyah. Kenapa bab ni penting? Kerana kita nak disuruh solat. Solat tu kena ambil wuduk. Air tu mesti duduk dalam bekas. Kalau air duduk dalam bekas yang najis, air confirm juga jadi najis. Jadi mau tidak mau mesti didahulukan. Nazariyan wa mantiqiyan, logically macam itulah. Air mesti duduk dalam bekas kan. Jadi, ya. Kemudian qada hajat ada siri pendahuluannya juga. Fitrah pun samalah, ya. Baik. Fitrah-fitrah ni tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun dah faham secara umum, ada general idea tentang fitrah. Kenapa?
Kerana bahasa Melayu juga ada perkataan fitrah, walaupun ia berasal daripada bahasa Arab. Betul tak? Ya. Orang Melayu pun kata fitrah juga. Itu kita panggil kata pinjaman. Kebiasaannya diambil daripada bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris more on technologies, bahasa Arab more on religious matters. Bahasa Inggeris ni lebih kepada teknologi, bahasa Arab lebih kepada hal-hal keagamaan. Fitrah ni pun ada hubung kait dengan keagamaan sikit, maka kita ambil lah perkataan itu, ya. Jadi asalnya bahasa Arab, ya. Di Melayu kan, kata pinjaman, kata serapan, ya. Ada sebagai buku Melayu tata bahasa dia kata bahasa pinjaman, ya. Ada sebahagian dia kata serapan. Kata serapan tu lebih tepat lah. Kata pinjaman ni okey juga kan. Tapi kalau pinjam kena hantar balik. Ini pinjam tak hantar-hantar kan. Buat hak dia sampai sudah kan. Tapi bahasa ni perkara yang berlaku dalam mana-mana bangsa dan tamadun. Bahasa ni dia berkembang dan dia menyerap bahasa-bahasa yang lain. Hatta Arab pun. Bahasa Arab pun tu dia serap juga bahasa-bahasa yang lain. Ya. Cuma bahasa Arab adalah bahasa yang paling kurang menyerap bahasa-bahasa asing di dunia. Itu yang kita belajar dulu. Dalam hal tabiat bahasa, dia sentiasa menyerap daripada bahasa-bahasa yang lain. Bukan bahasa Melayu saja, ambil bahasa Inggeris, ambil bahasa Arab. Bahasa Arab pun ada ambil bahasa lain juga, khususnya bahasa Inggeris. Ada negara Arab yang telah dijajah oleh kerajaan-kerajaan tertentu, dia serap bahasa tu, bahasa yang jajah dia tu lah, ya. Orang Arab ni tuan-tuan, bahasa Arab kampungan yang lebih pelik lah berbanding Arab-Arab yang lain. Tak tahu Arab apa? Libya. Kalau dia cakap Arab, memang tak bunyi Arab. Kalau dia cakap Arab Ami lah, cakap dia punya apa, slang dia kan, lahjah dia, bahasa kampung dia kan, memang Libya ni tak bunyi macam Arab, bunyi sebiji dua je. Dia tak sama macam Mesir. Mesir ni kalau dia bercakap satu ayat, mungkin 7-8 perkataan tu Arab lah bunyinya. Yang standard hotline tu macam kita tak tahu lah pasal dia bukan standard. Saudi lagi okey, ya. Kalau dia cakap satu ayat mungkin ada 10 perkataan, 9 perkataan kita boleh faham, mungkin ada 1-2 kita tak faham, mana masih Arabic lah di situ. Tapi kalau Libya dia cakap Arab, ya. Sebab dia banyak ambil bahasa Faransa, bahasa Perancis. Yang jajah dia tu Perancis, ya. Dan dulu saya ada kawan di kedutaan Libya. Saya ingat last 10 years kot, ya. Jemaah di satu surau di Segambut. Dia baru berpindah ke sini jadi timbalan duta. Bukan timbalan duta, mana dia panggil apa ya? Macam pegawai kanan duta lah. Dia semayang di Korea tu. After kuliah dia nyembang dengan saya. Dia kata belajar Arab dulu kat mana kan. Pasal kita ada cakap Arab sebiji dua kan. Saya sembang dia. Dia ajak pergi pejabat dia. Tu antara yang saya sembang dengan dia lah. Saya tanya Libya pasal apa? Bahasa Arab dia lain. Dia kata Libya ni pasal kita banyak ambil bahasa penjajah, bahasa Faransa, bahasa Perancis, ya. Biasalah kan. Tapi kalau Arab yang standard, dia ada juga bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa Inggeris. Kita tengok bila kita baca majalah, baca surat khabar, banyak dia serap bahasa-bahasa Inggeris. Terutama hak bersabit dengan teknologi pemakaian, ya. Kalau jaket dia kata al-jakit, dia ambil bahasa Inggeris juga kan. Tapi tak banyak lah, tak banyak. Bahasa yang paling bahasa yang paling banyak tak guna bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab lah, so, bahasa Melayu ni memang banyak bahasa luar, terutama Arab lah kan. Baik, jadi jadi fitrah ni bahasa Melayu pun guna, dia is okay. Kebiasaan kalau tuan-tuan guna perkataan fitrah merujuk kepada apa? Merujuk kepada naluri, ya, merujuk kepada asal kejadian, betul tak? Merujuk apa yang ada dalam pemikiran kita, maybe, ya. Itu kalau bahasa Melayu, ya.
saya tak pastilah adakah kita menyerap perkataan fitrah dalam bahasa Melayu 100% sama macam fitrah yang ada dalam bahasa Arab. Saya rasa tidak, ya. Dan ini hakikat yang berlaku bila kita menyerap sesuatu perkataan atau satu bahasa yang asing itu. Kadang-kadang kita serap, kita ambil perkataan dengan maksud dia sekali daripada bahasa itu. Tapi kadang-kadang tidak. Kita ambil perkataan tapi maksud kita ambil separuh. Tak ambil the total meaning of that word. Itu perkara biasa, ya. Sebab itu tuan-tuan, kenapa Al-Quran kita tak boleh riwayatkan, kita tak boleh sebarkan, hatta kita tak boleh pindah-pindahkan dengan terjemahan, dengan translation. Tak boleh. Tuan-tuan baca buku, ada tak satu buku yang ayat Quran dia ada terjemahan saja, firman Allah Ta'ala, lepas tu terjemahannya bla bla bla. Tak ada. Kebiasaannya dia akan buat mari teks Quran di sebelah, kemudian di sebelah baru dia akan translate kan. Ataupun di bahagian atas ayat Quran, bawah dia akan translate kan. Betul tak? Kita takkan jumpa satu buku agama yang Quran ni dia hanya buat mari maksud saja, terjemahan saja. Takkan ada lah. Kalau ada, mana dia punya penulis itu saya tak tahulah dia jenis apa, ya. Sebab ia haram di sisi majoriti dan amat menyalahi prinsip penulisan, of course lah, dalam prinsip penterjemahan. Kita nak terjemah dulu. Saya memang boleh jadi certified translator, ya. Saya dulu kawan-kawan ramai kerja di bahagian translation pun. Institut Terjemahan Negara Berhad, ITMB, dia punya CEO memang kami punya dekan dulu, ya, Datuk K. Ngadirun tu, Datuk Dr. K. Ngadirun kan. Dan banyak budak-budak UIA bekerja di situ. Saya dulu pun nyaris-nyaris ada translator. Kalau tak ada ustaz, jadi translator lah. Pasal member memang dah ambil resume apa semua kerja di situ. Jadi saya dah dapat diploma untuk pendidikan. Dia nak suruh saya jadi part-timer. Saya malas. Ayat Quran kita mesti translate dengan teksnya sekali, ya. Lain-lain tak apa. Hadis Nabi kita nak translate saja, tak ada the original text, that is okay. Tapi sebaik-baiknya buat marilah matan yang asal, teks yang asal, ya. Tapi insya-Allah Taala tidak berdosa dan tidak mengapa. Melainkan kalau hadis-hadis Nabi yang bersifat ta'abudi, yang bersifat ibadah seperti lafaz-lafaz zikir, itu kena bawa mari teks yang asal, ya. Tapi kalau selain daripada itu tak apa. Kerana sebahagian besar hadis Nabi pun yang tidak melibatkan ibadah, sahabat meriwayatkan ni secara makna. Sebab tu kita lihat ada satu kes lafaz macam-macam. Kerana sahabat ni dia riwayatkan saja, tapi maksud dia sama, tapi lafaz berbeza-beza. Tapi kalau hadis tu ibadah, hadis berkait dengan zikir umpamanya, kebiasaannya dia the same, dia sama. Sebab itu ulama kita, antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, an-nusus allati dia kata apa? Dia kata an-nusus allati ta'abbad biha la yajuzu tabdiluha. Nas yang melibatkan ibadah, kita tak boleh tukar ganti. We must preserve the original text. Pasal dia ibadah. Mana kita boleh tukar? Masuk tandah, keluar tandah, masuk masjid, keluar masjid, hadis Nabi pun tak boleh ubah. Masuk kenderaan, keluar kenderaan, of course lah sebahagian daripada doa atau zikir itu daripada ayat Quran. Kalau bukan daripada ayat Quran sekalipun, kita tak boleh ubah. Kita kena jaga hak macam tu je lah, ya. Tapi kalau hadis-hadis yang melibatkan penceritaan, hikayat, kisah-kisah tertentu, kesedaran, akhlak, kita boleh meriwayatkan dengan maksudnya saja. Kita boleh tulis, kita boleh ajar, kita boleh ni kan. Atas sahabat pun meriwayatkan berbeza lafaz-lafaznya. Mengikut maksudnya mereka tu meriwayatkan dengan maknanya, bukan lafaznya. Lafaz tu tak penting. Yang penting makna dia tu. Tapi kalau ibadah, lafaz tu penting. Samalah dengan maksudnya, ya. Jadi hadis tu ada sikit beza. Tapi ayat Quran tak ada khilaf. Kita tak boleh buat sesuatu melainkan kena ada teks yang asal, ya. Kita tak macam agama lain, ya. Taurat apa bahasa asal dia? Kipti kan.
Tuan-tuan baca kalau Bible yang ada in the market, Bible dalam bahasa Inggeris, itu bukan original Bible, dia dah translated. Of course ada banyak version, betul tak? Tapi nak cerita dia bukan bahasa asal, dia dah jadi bahasa yang ditranslatekan, sama ada Inggeris atau bahasa-bahasa yang lain. Begitu juga Taurat kalau ada lah, saya tak pastilah di tempat kita. Tapi kalau Bible senang didapati, ada. Tapi kalau Taurat saya tak pasti. Tapi kalau kat negara luar, Taurat ada, tapi sama juga version bahasa Inggeris. Bukan bahasa asal dia tu. Bahasa asal dia bahasa Ibrani. Saya pun tak tahu bahasa Ibrani ni bahasa apa, tapi bahasa kaum Nabi Musa lah. Ya. Quran walaupun dah 1400 years, macam itulah bahasa Arabnya. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya tuan-tuan, of course ada perintah Allah nak jaga kesucian Quran tu sendiri. Ya. Tapi antara hikmahnya juga ialah kerana translate ni tuan-tuan, dia tak mampu nak menunaikan bahasa yang asal 100%. Kalau saya translate, that one comes from me. Kalau Haji translate, that one comes from you. Haji punya translation boleh jadi berbeza dengan saya punya translation, tapi dia boleh mendatangkan maksud yang sama. Tapi kadang-kadang manusia dia takkan sama. Of course kalau tuan-tuan tengok 2-3 terjemahan Al-Quran bahasa Melayu, ada slightly difference, mesti ada sikit sebanyak perbezaan, because translation. Ya. Tak kisahlah dengan bahasa Melayu ke, dengan bahasa Inggeris ke, translation pasti tidak akan sama. Tak kisah awak nak translate macam mana pun, as no as dia tak lari daripada ayat tu, dan ayat tu terjaga. That's why ayat kena ada and then translate lah. Tapi tak boleh translate suka-suka kita pula, ada disiplinnya. Orang yang ahli boleh translate ke? Kalau kita secara nak translate biasa tu, kita rujuk juga translate yang ada, ya. Tapi macam saya, tak perlu saya nak hafal word by word translation yang ada dalam buku terjemahan ataupun Quran terjemahan bahasa Melayu tu, because I know Arabic. Saya boleh je translate mengikut apa yang saya tahu, tapi tak boleh larilah daripada ayat tu, ya. Dan siapa-siapa yang ada kemahiran bahasa Arab untuk translate, dia boleh translate, that is okay. Sama juga tafsir, lain-lain tafsir, lain-lain. Pasal tafsir come from you, tapi Quran from Allah. Translation come from you, Quran come from Allah. Ini nak guna beza, ya. Of course lah tuan-tuan, dia tak mampu nak menunaikan. Kadang-kadang ayat yang berbeza ataupun perkataan berbeza tapi diterjemah dengan terjemah yang sama, ya, ada juga. Tuan-tuan tengok terjemah bahasa Melayu, kalau inna sesungguhnya, kalau innama pun sesungguhnya juga. Pasal itu je perkataan Melayu yang ada. Sedangkan inna lain, innama lain. Kita belajar dalam balaghah tak sama. Ya. Dia tak mampu nak menunaikan, ya. That's why bawa mari teks yang asal, kemudian baru diterjemahkan, ya. Nak cerita begitulah. Sebab itu perkataan-perkataan yang kita serap daripada bahasa Inggeris, serap daripada bahasa Arab, kadang-kadang kita serap 100% maksudnya, kadang-kadang kita tak serap semua. Kita ambil perkataannya, maksudnya mungkin sebahagian, tapi sebahagian maksud yang lain tertinggal dalam bahasa yang asal, ya. Kadang-kadang ada juga kita ambil perkataan aja, maksud totally different yang ada dalam bahasa kita dengan yang ada dalam bahasa berkenaan, ya. Sebab tu serapan ni untuk kegunaan kita, bukan untuk kegunaan bahasa yang asal tu. Dia nak guna dalam bahasa dia gunalah kan, itu bahasa asal dia. Tapi bila kita dah translate, dia melihat kepada tabiat kita sendiri pula, dia tengok macam tu, ya. Jadi fitrah ni, saya ingat mungkin dari sudut bahasa, kita ambil lah perkataan fitrah tu daripada bahasa Arab, mungkin kita ambil maknanya juga, tapi tidak keseluruhan. Dan dari sudut syarak juga, ya, dari sudut istilah. Kerana fitrah ni dia banyak maksud, ya. Ala kulli hal, fitrah secara bahasa tuan-tuan, dia agak berbezalah dengan secara syarak, ya, dari satu sudut lah, ya. Di mana fitrah ni asal maksud dia ialah
pecah-pecah. Bila kita memecahkan sesuatu, itulah fitrah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, ada ayat yang Allah Ta'ala sebut perkataan yang kata dasarnya fatara, daripada fitrah, tapi dia merujuk kepada pecah. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, idza sama' infatarat. Infatarat tu daripada perkataan fatara, fitrah. Bila langit-langit itu telah fitrah. Faham? Tak faham kan? Bila langit itu telah pecah. Al-fitratu asyaq lughatan. Fitrah secara bahasa maksud pecah. Benda tu kalau pecah mana fitrah? Ya. Ada dua kan? Satu surah Infitar, idza sama'un fatarat. Satu surah Insyiqaq, idza sama'un syaqqat. Sama saja, infatarat mana insyaqqat, mana bila benda tu berpecah. Ya? Tuan-tuan tengok dalam surah Yasin, wa maliyal bukan Yasin, dia maksud fitrah yang syarak, ya. Apa lagi fitrah yang bahasa? Surah Al-Mulk. Tuan baca surah Al-Mulk tu, ayat yang ketiga tu, summarji'il basara hal tara min futur, summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir, summarji'il basara hal tara min futur. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu lihat ke langit, kamu nampak tak pecah-pecah yang ada di langit? Futur, summarji'il basara hal tara min futur. Futur tu daripada fitrah. Kamu nampak tak fitrah yang ada di langit? Fitrah maksudnya pecah. Ada nampak pecah kat langit? Tak ada kan? Allah Ta'ala kata, mu tengok berkali-kali di langit pun, langit tu dia perfect, cantik aja, tak ada futur, tak ada pecah lah. Futur ni makna pecah, daripada fitrah lah tu, ya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min al-lail hatta tawarramat qadamah, wa fi riwayah hatta tafattara qadamah. Kata Mughirah dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW solat sampai fitrah kedua-dua tumitnya. Ya. Qama Rasulullah minal lail, atau kana Nabi yaqumu minal laili hatta tafattarat qadamah. Nabi SAW sembahyang malam sampai fitrah tumitnya. Tafattarat qadamah. Tafattarat ni daripada fitrah lah. Kata dasar dia fitrah, fatara, ya. Jadi apa maksud di situ? Nabi SAW solat sampai fitrah lah tumitnya. Mana pecah? Pecah, Macam mana ya Nabi solat sampai pecah tumit? Kuat semayang lah kan, ya. Mana fitrah secara bahasa, mana pecah, ya. Itu digunakan oleh orang Arab, ya. Adapun secara syarak, tuan-tuan, ia merujuk kepada banyak maksud yang saya lihat, ya. Sebahagian itu kita ambil lah fitrah tu daripada bahasa Arab tu, yang syarak, daripada istilah Arab yang syar'i itu kita ambil. Fitrah kita guna ni adalah sebahagian daripadanya memang kenalah dengan makna bahasa Arab. Jadi kita bukan hanya mengambil perkataannya, tapi juga kita mengambil maknanya, walaupun tidak keseluruhan. Kerana fitrah-fitrah dalam bahasa Arab, hatta dalam syarak ni, dia ada banyak maksud, ya. Kadang-kadang ia merujuk kepada naluri kemanusiaan, ya. Saya tak pastilah kita boleh sebut fitrah tu merujuk kepada naluri atau tidak. Maybe fitrah kita naluri, mungkin lah, ya. Kadang-kadang ia merujuk kepada kebiasaan apa yang manusia lakukan, ya, tabi'ah basyariyah, ada juga. Itu satu maksud daripadanya, ya. Kita boleh cakap fitrah tabiat kita, boleh jadi juga, boleh jadi, ya. Kenalah dengan bahasa Arab tu, ya. Kadang-kadang ia merujuk kepada asal kejadian. Fitrah-fitrah ni asal kejadian, aslu al-khilqah, asal kejadian, ya.
Dan ini yang banyak diguna pakai dalam Al-Quran, hatta dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Fitrah ni maksudnya asal kejadian. Ya. Yang mana kita tidak boleh merubahnya. Dan Allah Ta'ala melarangnya. Aslu al-khilqah ataupun al-bada'ah fil khalqi. Makna bila Allah Ta'ala buat sesuatu, dia buat dengan fitrah dia. Dia ada asal kejadian dia. Ya. Bukit ada fitrah dia, tumbuh-tumbuhan ada fitrah dia, ya. Sungai ada fitrah dia, laut ada fitrah dia, haiwan-haiwan yang ada ni ada fitrah dia, hatta manusia pun ada fitrah dia, yang mana kita tak boleh ubah. Ya. Dia sunnatullah. Bila kita ubah, habislah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirlah kemusnahan di atas muka bumi kerana tangan-tangan manusia. Antaranya ialah kerana mereka merubah fitrah yang ada pada persekitaran mereka. Ya. Hari ni banyak berlaku banjir kan. Pasal apa? Pasal antara tempat tahan hujan ialah bukit. Tapi bukit dah banyak gondol. Ya. Ialah kita nak guna dia punya tanah tu kan. Kita belajar dalam sains, Allah Ta'ala ni punya cerdik, dia buat hujan semakin tinggi awan ni bila dia pergi ke tempat yang semakin tinggi, dia semakin berat, semakin tinggi semakin berat, semakin tinggi semakin berat, sampai satu tahap dia turun. Memang hujan ni dia banyak turun di tempat tinggi. Lebih tinggi tempat dia pergi, tanah tu dia akan semakin berat. Sebab tu bukit bukau ni dia memang tak tahan hujan. Kita ada loji dekat dekat Selayang tu kan, kawasan bukit bukau tu yang nak pergi lepas Sungai Tua tu kan. Itu ada loji air situ, kita air banyak ambil situ juga. Kat Kuala Selangor kita ada, dekat Balakong, itu semua kawasan bukit. Tadahan loji kita banyak bukit. Memang hujan banyak turun kat situ. Ya. Cuba kalau bukit kawasan tu kena gondol, tak ada air lah kita. Masak. Ya. Pasal itu fitrah, ya. Of course lah kalau fitrah tu melibatkan tubuh badan kita. Ada benda kita tak boleh ubah kan. Itu fitrah, ya. Asal kejadian manusia. Ya. Dan orang Arab tuan-tuan, bila dia nak kata aku yang mula-mula buat benda ni, dia kata ana fatartuhu, aku yang mula-mula buat benda ni. Ya, macam Ibn Abbas dan Tafsir At-Tabari, ada dua orang Arab ni dia bergaduh. Pasal apa? Dua-dua claim telaga tu dia punya. Dan Ibn Abbas walaupun dia orang Arab, tapi dia kata baru pertama kali dia dengar perkataan fitrah merujuk kepada orang yang mula-mula buat sesuatu. Dia dengar orang Arab tu duduk bergaduh. Orang ni kata ana khalaqtuhu ataupun ana badatuhu, aku yang mula buat telaga ni. Seorang lagi pula kata ana fatartuhu, aku yang memfitrahkannya. Maksud aku hak mula-mula buat. Ya, telaga ni. Kata Ibn Abbas, atau aku mula-mula perkataan, atau aku mula-mula dengar perkataan fitrah diguna pakai untuk itu, ya. Jadi asal kejadian, ya. Kadang-kadang ia merujuk kepada apa lagi? Agama. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Allah Ta'ala kata fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dirikanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Ya. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, kerana agama ni adalah fitrah yang Allah Ta'ala fitrahkan ke atas manusia. Jadi fitrah-fitrah ni ialah agama tu sendiri, Islam tu sendiri. Ya. Agama yang datang daripada Allah semua agama fitrah. Bukan hanya
kita Islam mak Nabi Muhammad lah. Agama Islam hak dulu-dulu pun dia akan selari dengan manusia dan kemanusiaan dia, agama fitrah. Ya. Tapi of course lah dah diubah kan. Tapi asal dia fitrah. Pasal hak mari daripada Allah ni dia pure, dia fitrah. Of course lah Islam yang kita anuti sekarang. Ya. Sebab tu Allah Taala kata agama ni fitrah yang Allah Taala jadikan. La tabdila li khalqillah, dan tak boleh ubah akan kejadian Allah, ya, penciptaan Allah. Agama tu sendiri adalah fitrah. Sebab tu agama kita tak boleh ubah. Ubah agama habis kan. Ya. Agama dia mesti solely come from Allah and Rasul. Dia tak boleh nak memandai-mandai walau sikit pun. Ya. Ada benda kita boleh bincang pasal manusia dia sentiasa berkembang. Ya. Tapi ada benda dia fix. Ya. Adalah tata caranya. Tapi tak boleh ubah. Kalau kita ubah, hancur. Fitrah juga kadang-kadang merujuk kepada sunnah. Fitrah juga. Ya. Dan of course lah, fitrah yang ada dalam fiqh memang rujuk kepada sunnah. Tapi sunnah-sunnah yang ada pada tubuh badan kita. Jadi dalam banyak-banyak maksud fitrah tu, yang kita belajar dalam fiqh ni hanya satu maksud saja, itulah fitrah yang merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang ada pada badan kita, yang mesti kita pelihara. Jadi sunnah saya sebut ada banyak maksud kan. Naluri kemanusiaan, tabiat kejadian atau kemanusiaan itu sendiri, ya. Asal kejadian makhluk, ya. Agama, dan mungkin lagi ada maksud-maksud lain. Saya lihat banyak maksud fitrah ni, ya. Ada buku tafsir yang huraian perkataan fitrah bila dia lalu ayat fitrah. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan fitrah 19 kali. Allah mention the word of fitrah in Quran 19 times, 19 kali. Okay, banyak jugalah. Jadi bila lalu ayat fitrah dihurai apa semua kan. Dan of course lah memang ada ulama yang karang buku khas tentang fitrah. Dan dalam fiqh ada ulama yang memang menghuraikan fitrah secara panjang lebar, terutama buku-buku fiqh encyclopedia. Macam buku saya baca dan rujuk ialah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Debian bin Debian. Pak nama Debian, anak pun nama Debian. Dia ada buku Encyclopedia Fiqh of Purification. Dia ada buku Mausu'ah Fiqh Taharah. Antara buku yang amat komprehensif sekali. Ya. Very detail dia cerita. Saya pun tak boleh nak ingat habis. Tapi dia sebutlah maksud-maksud fitrah di situ. Jadi ada banyak maksud fitrah. Fitrah yang akan kita bincang dalam fiqh hanya satu sudut saja. Itulah fitrah yang merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan apa yang ada pada badan kita yang mesti kita pelihara. Dan dia berkisar kepada beberapa perkara saja. Paling banyak pun yang ada dalam buku fiqh ni ada 10 tajuk. Ya. Kebiasaannya 5 atau 6 saja. Cuma dia hurailah hak lain itu sikit-sikit. Tapi ada tajuk-tajuk core dia. Tajuk-tajuk hak basic, hak penting dia. Antara nombor satu ialah as-siwak. Itu fitrah. Dan dia adalah bab yang pertama yang kita belajar dalam bab fitrah. Tahu siwak? Cuci mulut lah. Ya. Yang kedua ialah al-khitan. Al-khitan. Ya. Khitan ni apa ya? Sunat lah. Sunat betul. Sunat kan? Macam mana kita guna perkataan sunat je? Sunat-sunat ni makna sunnah kan? Jadi sunat potong pula kan? Saya tak tahu. Ambil perkataan Arab tapi tak ambil maksud Arab. Betul tak? Ya? Sunnah-sunnah ni adalah banyak maksudnya. Sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah, amalan Rasulullah. Kita guna sunat, potong. Tak tahu. Kita ambil perkataan Arab tapi kita tak ambil makna tu. Kita buat maksud kita sendiri. Kan? Sebab tu kita tak boleh pakai sangat bahasa-bahasa lain. Kalau rujuk bahasa Arab ni kena tengok teks Arab betul. Ya. Tapi yang konteks Melayu okey je. Tapi ingat bahasa standard pun tak panggil bersunat kot. Bersunat lah bahasa Melayu. Haji? Tak tahu, kena cek kamu dewan. Melayu pun kalau yang standard berkhatan. Berkhatan. Kalau Arab khitan. Khitan lah. Khotan saya tak tahu, tapi Arab dia panggil al-khitanu. Seumpama yang adalah hadis Nabi lah. Ya.
Al-khitan, sunat, potong. Dah ada dalam bahasa Melayu sunat, saya pun panggil sunat jugalah. Tak salah kot, insyaAllah kan. Lagi qasus syarib. Ni misai ni. Trim. Bagi saya cukur terus. Ramai yang cukur terus kan. Okey, dapat pahala insyaAllah. Imam Ahmad rahimahullah dia cukur terus. Ya. Ada sebagai riwayatnya. Tapi yang paling bagus trim. Ya, qas ni makna potong. Qas bukan makna cukur. Dalam lafaz Rasulullah, Nabi kata qasus syarib, potong misai. Kata An-Nawawi, yaqussuhu hatta yabdu ala tarafis syarah. Dia jangan cukurlah, dia potong saja bagi dia ada sikit ni di atas bibir-bibirnya. Maksudnya sebaik-baiknya trim ya. Trim lah, ya, potong lah. Tapi jangan potong semua, jangan cukur semua, itu the best. Tapi kalau cukur semua pun dah is okay. Termasuk kepada trim juga. Cuma hok terbaik ya. Kalau biar aja lebih daripada bibir mulut makruh. Tapi tidak haram. Ya, sebab tu fitrah-fitrah yang ada dalam fiqh ni dia tak wajib. Ya, kalau fitrah tadi dia macam wajib, asal kejadian mesti dipelihara, wajib. Fitrah yang merujuk kepada naluri kemanusiaan itu wajib, mesti dipelihara. Mana boleh tukar naluri kita? Kita naluri lelaki nak tukar pergi naluri wanita, mana boleh? Kan? Fitrah ni sifat kemanusiaan dari sudut nak tahu ketuhanan, tu satu fitrah juga, wajib. Fitrah ni banyak merujuk kepada wajib lah. Tapi kalau fitrah dalam fiqh ni sunat, kerana dia benda-benda yang ada pada tubuh badan. Yang kalau kita pelihara, that is good. Tapi kalau kita tak pelihara, ada setengah-setengah tu boleh bawa haram lah. Tapi sebagian besar daripadanya tidaklah haram di sisi majoriti. Makruh saja. 3 kan? Ni saya bagi secara am lah. Kemudian janggut, i'fa'ul lihyah. Apa makna i'fa'? I'fa' ni makna biar je janggut, jangan potong. Jangan potong. Lepas tu ada segelintir ulama, termasuk yang kontemporer, dia kata kalau potong janggut haram. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um dia sebut kalau kita potong janggut la yajuzu, macam dia kata, dia kata tidak harus. Kita ingat teks asal dia. Tapi dia kata kalau kau ambil gunting lalu kamu potong janggutmu, kata Imam Syafi'i, la yajuz, tidak harus. Jadi ulama Syafi'i pun urailah apa maksud tak harus ni, sebab kata haram. Tak harus ni muqabil al-haram, in the opposite of dia kata tak harus ni ialah maksudnya haram lah. Tak harus kan, tapi cuma kata tak harus ini hanya makruh saja. Tapi Imam Syafi'i tegas juga, dia kata la yajuz. Dia kata tak harus, dia tak kata haram, dia pun tak kata boleh, dia kata tidak harus. Tak harus ni orang boleh bagi masuk macam-macam ya. Tapi majoriti kata sunnah saja, tidak wajib. Mana kalau kita potong janggut semua pun tidaklah haram, tapi kita miss kebaikan dan pahala banyaklah kan. Ibadah yang paling senang janggut simpan, nak potong buat apa biar. Paling-paling trim lah, bagi ada sikit, jangan potong semua. Kalau trim, sebagian kata harus, sebagian kata makruh, dan sebagian pun kata haram, pasal dia kata tak boleh potong langsung, biar aja kan. Pasal Nabi kata Nabi kata uhfus syawarib wa arrikhul liha. Nabi kata kamu kena trim misai dan kamu kena lebat-lebatkan janggut. Lebat-lebatkan. Saya tak lebat janggut ni, sikit ya, tapi saya potong juga. Ya. Qardawi hafizahullah ataupun rahimahullah, dia hurai dalam buku dia Fiqhu At-Taharah tentang janggut ni, antara yang saya suka jugalah ya. Dia kata bak janggut ni ada yang agak keras, haram potong, tapi dia ada hujah yang bagus.
biarlah kan. Ya. Dan majoriti kata tidak haram, cuma sebaik-baiknya. Kalau nak potong, jangan potong semua, tinggalkanlah sebahagiannya. Dan kalau kita potong, sebaik-baiknya ialah bila ia terlalu lebat ataupun panjang sehingga melebihi daripada satu genggaman. Kalau kurang pada segenggam, tak payahlah potong. Tapi kalau dah lebih segenggam, dia boleh potong. Kerana ada hadis yang sahih, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia memang potong janggut yang lebih ni bila di bawah genggamannya. Dia pegang gitu, dia potong. Itu Ibnu Umar. Takkan Ibnu Umar buat benda haram kot? Tak tahulah kan, Allah Ta'ala alam. Tapi ada hujah yang berbeza lah ya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, dia kata kalau nak potong biar lebih daripada segenggam, potong, dia is okay. Ya? Tapi Qardawi kata tidaklah haram, cuma sebaik-baiknya jangan kita potong bagi habis. Kalau kita potong habis, makna amat tidak digalakkan. Ala kulli hal, dia kata janji kita cantiklah kemas. Ya. Mana kata janggut kita ni, dia kata kalau panjang sangat pun, kalau nampak tak cantik ataupun nampak tak kemas, tak bagus juga. Kerana al-Islamu jamilun yuhibbul jamal. Islam ni dia agama yang suka kepada cantik penampilannya. Ya. Bukan soal janggut tu panjang ke pendek. Janji Qardawi kata jaga penampilan. Sebaik-baiknya ada janggut, tapi biar kita teruruslah, terurus. Ya. Ada orang janggut panjang tapi bersepah-sepah, tak urus, nampak. Dia kata wajhu musyawwah, jangan sampai muka kita ni nampak tak elok lah dengan sebab ada janggut. Janggut sepatutnya macam Nabi kata zinatul rajul al-liha. Janggut ni dia perhiasan lelaki, tapi jangan bagi nampak macam tu. Macam itulah nak cerita ya. Berapa tadi? 5 kan? 5 kan? Lepas janggut 5 kan? 4. Lagi potong bulu kemaluan. Ya, jangan cabut. Boleh cabut lah. Cabut bulu ketiak. Ini ada yang bab-bab dalam ni lah ya. Next nanti kita akan kongsi lah sikit sebanyak. Bulu ketiak asal dia cabut, kadang sakit, cukur. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia cukur ketiak. Anak murid dia ada nama Ibnu Abdin A'la. Ni one of the student of the Syafi'i, salah seorang student Syafi'i yang masyhur juga. Nama dia Ibnu Abdin A'la. Dia mau tanya pada tubuh dia, pasal apa cukur? Kan Nabi suruh cabut. Betul tak? Ya. Apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata ana a'lam annahu dia kata ana a'lam anna natfa sunnah walakin la aqwa 'ala al-wajh. Imam Syafi'i kata aku tahu sunnah cabut, tapi aku tak tahan lah, sakit lah dia kata. Jadi aku cukur lah. Ya. Dah Nabi sebut cabut. Kalau nak ikut kan, kalau kita cukur macam tak ikut sunnah. Dia ada kontek-kontek dia. Ya. Cabut bagus, tapi kalau cukur kesan dia sama dengan cabut. Benda tu tidak ada. Jadi dapat pahala. Ya. Macam misai juga, trim lagi bagus, tapi kalau kita cukur dia is okey. Hasalalahu ba'du sunnah. Kalau tak dapat full mark pun dapatlah pahala sunnah. Janji misai itu tak dibiarkan. Dia tak boleh misai. Ada juga segelintir ulama tuan-tuan yang kata misai dah janggut ni hari ni sudah tidak sunnah lagi. Ada juga. Dan ni disebut oleh Qardawi dan sebagian ulama termasuk tokoh di Malaysia pun ada yang sebut. Memang ada lah ya. Kenapa? Kerana jika dia melihat kepada hadis-hadis pasal misainya janggut ni, Nabi suruh orang kita ni potong janggut atau trim. Nabi suruh trim janggut, trim misai dengan simpan janggut. Kenapa? Kerana mukhalafatul musyrikin. Setengah riwayat mukhalafatul majus. Kerana Nabi tak nak bagi sahabat-sahabat dia, umat Islam ni sama dengan orang majusi dan orang musyrikin. Di mana orang musyrikin ni tuan-tuan, dua-dua dia simpan. Janggut dia simpan, misai dia simpan. Jadi Nabi suruh simpan janggut je, misai jangan simpan. Trim sikit, bagi nipis saja.
nampak beza mukamu dengan muka orang bukan Islam. Tapi hari ni dia kata janggut dan misai sudah bukan identiti orang musyrikin lagi. Dia tak sama macam zaman Nabi. Jadi dia kata janggut dan misai ni tak sunnah, dia tak ada kena-mengena hari ni dalam konteks hari ni. Ada yang kata begitu juga. Dan Qardawi kata aku tidak setuju dengan perkataan itu. Di atas umum-umum hadis Nabi ada. Jadi dia kata walaupun keadaan sudah berbeza, tapi sebaik-baiknya ia tetap dipelihara kerana ia termasuk dalam sunnah yang digalakkan oleh para ulama sekaliannya berdasar pada hadis-hadis Nabi. Soal dia nak pegang benda tu untuk dia, that is okay. Tapi majoriti ulama tidak berpandangan sedemikian. Nampak? Ya. InsyaAllah ta'ala. Next nanti kita masuklah tajuk yang pertama, itulah as-siwak. Benda ni tuan-tuan semua dah tahu, mungkin kita go through saja dan memperbetulkan sedikit sebanyak kepahaman yang kita ada, mudah-mudahan. Ada nak tanya apa-apa tak? Dah syuruk lah, 7.40 kan syuruk lah. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada soalan hari ni. Kalau masjid ni yang paling banyak soalan. Tak ada soalan, kita makan lah. Baru 40 minit. Ingatkan dah sejam. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Tak ada soalan bagi satu soalan. Belajar tak ada soalan tak syok. Tapi jangan tanya soalan yang pelik-pelik lah. Okey, dan saya kira tajuk fitrah ni tajuk yang menarik juga. InsyaAllah ta'ala bila kita belajar nanti ya. Jadi dalam buku saya ni saya cuma tulis trimisai, simpan jagut, potong bulu kemaluan, cabut bulu ketiak, potong kuku. Ada 5 saja. Sebenarnya lebih banyak daripada itu. Tapi saya masuk ni yang paling basic. Saya ingat mungkin dalam satu kuliah boleh habis kot. InsyaAllah ta'ala. Ya. Bak siwak lah lama sikit. Mungkin lebih satu kuliah. 2 kuliah dah mungkin. Siwak 1 kuliah, hotline itu 1 kuliah. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.